لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Semuanya bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kepada kami. Kita berdoa mudah-mudahan Allah taala menjadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang terbaik di sisi yang insya-Allah kami dapat berada. Malam ini kita baca Syama'il yang ke-8 yang telah berkaitan dengan bagaimana bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpakaian. Malam insyaAllah kita akan baca Syama'il yang ke-8 daripada kitab Syama'il Muhammadiyah di Hakim Tirmizi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Syama'il yang ke-8 berbicara tentang pakaian bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan sekalian, sebelum daripada kita baca hadis-hadis dalam bab ini, saya nak ajak tuan-tuan sekalian untuk ambil perhatian istilah yang digunakan dalam fiqh Islam berkaitan dengan pakaian ini. Ada sebuah risalah, ada sebuah kitab yang berjudul Fiqh al-Albisah wa Zinah, fiqh pakaian dan perhiasan. Dia berasal daripada satu tesis di peringkat magister, di peringkat master, di peringkat MA di Universiti Malik Muhammad bin Saud. Kemudian dijadikan sebagai sebuah kitab, diterbitkan oleh Darussalam di Mesir dengan tajuk Fiqh al-Albisah wa Zinah, fiqh al-Albisah dan Zinah. Albisah itu pakaian dan Zinah merupakan perkara perhiasan. Dalam itu dia ada lebih kurang dalam 30 bab lebih. Ada cerita tentang masyru'iyah, macam mana pakaian yang disyarakkan dan sebagainya. Dan salah satu babnya dia berbicara tentang bab yang dia sebut tentang pakaian bagi muslimin dan pakaian bagi muslimat. Macam mana yang dikatakan pakaian Islami. Yang kata pakaian itu adalah pakaian Islami. Disebut oleh pengarang ini bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf semua jenis pakaian yang menutup aurat, satu. Yang kedua, bukan libas syuhrah, bukan pakaian untuk menarik perhatian orang, bukan libas syuhrah. Dan yang ketiga, tidak keluar daripada pakaian-pakaian yang dilarang, pakaian-pakaian yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memakainya. Contohnya, kita pakai baju Melayu. Baju Melayu tidak dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pakai baju Melayu, pakai samping, pakai kain, pakai samping, lepas tu pakai seluar, lepas tu bubuh kopiah. Dan pada atas sampai ke bawah semua warna kuning. Itu dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis Tirmizi dan disahihkan oleh para ulama dan bahkan ada syarat Tirmizi itu adalah sahih. Nabi SAW larang pakai baju kuning yang disebut dalam hadis yang lain juga riwayat Tirmizi dikatakan daripada kepala sampai ke bawah. Itu disebut dengan pakaian yang bukan zainul islami, bukan pakaian Islam. Pakai jubah warna kuning, tak ada masalah lain. Dalam Rasul semua bentuk pakaian itu berwarna kuning. Semua berwarna kuning, buah pula pakai solat kuning, jubah kuning, bumbu solat kuning dan sebagainya. Itu bukan pakaian Islam. Lepas kita kalau ada orang pakai, orang juga saya tak tahu betul-betul dia tengok solat tu orang pakai. Asalkan dari kalau saya tengok, kalau kita tengok dalam fiqh al-Albisah dia kata 3 syarat ini. Semua jenis pakaian diiktiraf oleh Islam. Selagi dia tutup aurat, pakai kurta, pakai apa nama jubah, pakai baju Melayu, pakai kemeja, pakailah apa pun.
selagi mana dia menutup aurat dan tidak termasuk dalam perkara-perkara yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukan libas syuhra. Bukan libas syuhra. Libas pakaian untuk menunjukkan martabat seseorang di ketika yang tertentu itu dibenarkan oleh syarak. Makna libas syuhra, dia pakai itu dengan tujuan untuk orang tarik, orang bagi perhatian kepada dia di semua ketika. Itu disebut sebagai libas syuhra. Adapun pakaian-pakaian tertentu sebagaimana yang berlaku kalau kita tengok dalam beberapa riwayat dalam peperangan, baginda Rasul suruh orang yang berketuai sariyah memakai imamatus sauda. Imamatus sauda, serban berwarna hitam. Itu baginda Rasul SAW suruh pakai. Tujuan dia pakai apa? Dia berlain daripada orang kerana martabatnya itu adalah martabat imamatus sauda. Martabat dia sebagai ketua sariyah itu dia kena pakai serban yang berwarna hitam. Itu adalah dibenarkan oleh syarak di ketika tertentu. Libas syuhra maknanya semua keadaan dia nak tarik perhatian orang, nak memasyhurkan dirinya dengan pakaian, itu dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, yang dikatakan pakaian Islami, pakaian itu pakaian Islam, semua dia pakai. Semua dia pakai mengikut adat setempat. Itulah makna al-adatu muhakkamatun. Adat itu diterima sebagai hukum. Orang sini pakaiannya adalah baju lain. Sekali-sekala jubah itu kita akan sebut bagaimana dia dikaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wallahu ta'ala a'lam. Okey. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan libas. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, ketiga-tiga hadis yang pertama, kedua dan ketiga diriwayatkan oleh orang yang sama, tetapi hanya perkataan tertentu sahaja yang berbeza. Tuan-tuan akan perhati ketiga-tiganya diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ketiga-tiganya 1, 2 dan 3. Ataupun dalam edisi terjemahan lain dia tak masukkan ketiga-tiga hadis. Tiga-tiga. Okey, saya baca orang kuasa. Ketiga-tiganya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Dawud daripada Ummu Salamah. Yang pertama, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Yang kedua, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Yang ketiga, juga daripada Ummu Salamah, كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الخميس. Hadis yang ketiga itu ada perkataan lubs al-khamis. Hadis yang pertama dan kedua bentuknya sama, tapi di tengah riwayatnya ada turut yang lain. Atau dalam ilmu mustalah hadis dan dalam terujuk dalam matan At-Tirmizi, kita akan dapati di sana ada dua matruk dalam riwayat yang pertama. Dua orang yang tertinggal dalam riwayat yang ketiga yang pertama. Contohnya macam ni. Contohnya, saya sebut contoh, bukan dalam periwayatan tersebut. Dia contohnya daripada kata orang yang paling bawah menerima kedatangan Ridwan bin Abu Bakar. Saya kata tu daripada Ustaz Ahmad Fahmi Gambar naik turun. Sedangkan di sini, di salah satu periwayatan lagi, nak sampai kepada Imam At-Tirmizi ada lagi 3 orang. Lebih kurang macam tu. Itu yang katakan berbeza dari segi jalan sanadnya, jalan rawinya itu agak berbeza. Tetapi kedua-duanya dalam Sahih Tirmizi dan dalam syarahnya disebut tentang martabatnya adalah hasan sahih. Kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang paling disukai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Riwayat yang kedua, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Diriwayatkan pakaian yang paling disukai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Pakaian riwayat yang ketiga, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lubs al-qamis. Adalah pakaian yang paling disukai oleh baginda adalah lubs
lubsal qamis, memakai al-qamis. Daripada hadis itu tuan. Sebelum baru kita mulai hadis ini, tuan-tuan buka sampai hadis yang paling akhir daripada Mughirah bin Syu'bah dalam bab ini. Dalam syama'il yang ke-8, hadis yang paling akhir riwayat Mughirah bin Syu'bah. Dia meriwayatkan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dhayiqatal kummain. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan jubah Romawi di mana lengan jubah itu sempit. Okey. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Mula kita tengok perkataan qamis dan jubah. Qamis dan jubah. Apa beza di antara qamis dan jubah? Dalam Mu'jamul Wasit disebut bezanya adalah tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan berdasarkan zahir hadis ini juga bezanya adalah tangan. Yang disebut kata kalau dia menggunakan kalimah jubah, maka yang berkancing itu dipanggil jubah. Adapun yang tidak berkancing, yang terbuka macam ni, itu dipanggil dengan al-qamis. Dalam Mu'jamul Wasit, Mu'jam al-Wasit ini membawa buku kamus bahasa Arab kepada bahasa Arab, menjelaskan tentang gharaib, tentang perkataan gharib di dalam bahasa Arab. Dalam Mu'jamul Wasit dia sebut macam tu, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu perbezaan yang pertama antara jubah dengan al-qamis. Al-qamis ni jubah yang kita pakai. Dan saat ini kita ada jubah beberapa nama-nama jubah. Yang kita akan jubah, Nabi pakai jubah Sudani. Yang tadi tu kalau kita pergi ke Mekah kan, kita pergi ke Mekah, kalau kita nak beli jubah tu, dia akan tanya Imarati, Qatari, Saudi, Sudani, semua ada beza tu. Sudani ada dia kata besar, dia kata umur boleh betul, itu Sudani. Qatari ada dia umur. Imarati dan Qatari ada dia ada tadi itu guna apa kita tak tahu. Ada lalat ke apa tadi. Ada dia Saudi, dia ada tangan dia tutup dan ada collar di sini, itu dia Saudi. Satu hal lain. Dan dalam riwayat ada Nabi SAW pakai jubah yang disebut qitri, jubah yang dalam riwayat yang kita baca tadi daripada Mughirah, itu kita dapati jubah Rumiyah, jubah Romawi. Dan ada juga riwayat yang menyebut Nabi SAW pakai jubah-jubah yang dinisbahkan kepada setempat. Kesemua itu dirangkumkan dalam perkataan al-qamis. Maknanya pakaian yang panjang yang macam ni, itu adalah pakaian yang dipanggil dengan al-qamis. Satu, qamis dan jubah. Yang kedua-duanya kita terjemahkan secara mudahnya bagi kata dia adalah jubah. Satu. Yang kedua, dalam hadis ni ketiga hadis ni digunakan perkataan kana ahabbu thiyabi. Maka siapa yang meriwayatkan? Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Di antara orang yang akrab dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kenapa? Kerana dia min ummahatil mu'minin, min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di antara isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia amat mengetahui ahabba as-siyab, ahabbu thiyabi, pakaian yang paling disukai, sesuka-suka pakaian yang paling disukai oleh baginda Rasul adalah al-qamis, adalah jubah. Itu pakaian yang paling disukai. Apakah baginda tidak pernah memakai pakaian yang lain? Sekarang kita akan jumpa baginda pernah memakai pakaian yang lain, termasuk jamaah yang dipakai oleh Tuhan Mulia Al-Ali. Termasuk itulah pernah dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akibat awal jadi dia pakai pakaian lain. Dia kata perempuan sahabat sekalian. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Dia kata kana ahabbu, maknanya Nabi pernah pakai macam lain, tapi pakaian yang paling disukai oleh Nabi. Hal ini yang dibahas oleh para ulama. Sekali lagi saya merujuk tuan-tuan kepada kitab Fiqh Al-Albisah wa Zina. Dia sebut di sana, bila ada perkataan kana ahabbu thiyabi, pakaian yang paling disukai oleh baginda Rasul, terhenti di sini nuqtah lain. Ada dua nuqtah. Nuqtah
Jabiliyah yang disebut oleh para ulama, iaitulah sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kedudukan baginda sebagai bangsa. Kita boleh dengar baginda sallallahu alaihi wasallam makan kambing. Baginda sallallahu alaihi wasallam minum yang madu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam minum madu yang cukup banyak, sehingga dalam riwayat dalam surah At-Tahrim, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat dalam surah At-Tahrim itu adalah berpunca daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam minum madu yang diberikan oleh isterinya Zainab binti Jahsh. Saya lupa nama itu, yang dicemburi oleh dua isteri yang lain, iaitu Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah binti Umar, yang kedua-duanya menyebut kata makanan yang diberi kepada Nabi itu bukan madu, tetapi makanan yang diberikan oleh Nabi itu adalah sejenis makanan yang mendatangkan bau-bauan, yang mendatangkan bau yang tidak enak dan sebagainya. Itu ada banyak lagi hadis-hadis yang menyebut atas sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Arab. Baginda buat adapun madu, adapun sekali jumpa dan sebagainya. Ini pula bila disebut oleh baginda Rasul ataupun disebut dalam riwayat ahabbu, baginda mulazamah. Ahabbu itu maksudnya baginda rajin mulazamah, sentiasa bermulazamah, melazimi, sentiasa melazimi. Makna apa melazimi? Sentiasa melazimi amalan itu, maka amalan itu menjadi sunnah fi'liyah yang perlu diikut oleh kita. Iaitulah termasuklah ahabbu thiyabi, pakaian yang paling disukai oleh Nabi itu adalah al-qamis. Termasuklah bila kata kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sunnah jabaliyah yang asalnya kerana baginda orang Arab, tetapi apabila baginda buat itu ahab, kasihnya kepada jenis pakaian itu, maka pakaian itu dianggap sebagai sunnah, sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu nukah yang pertama. Ya, asalnya sunnah jabaliyah, tetapi apabila Nabi ahab syai', rajin selalu buat, sentiasa buat, maka dia berpindah menjadi sunnah fi'liyah yang kalau kita ikut dia, misalnya kita akan diberi pahala oleh Allah kerana ittiba'us sunnah, kerana mengikut sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang kedua yang disebut dalam nuqah dalam kitab fiqh al-albisah wal zina, disebut nuqah yang kedua. Nuqah yang kedua, bila kita mengikut pakaian itu seumpama pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam konteks yang sedang dibicarakan adalah jubbah, maka dalam adab al-qamis, maka seharusnya pakaian tersebut menepati spek sunnah yang ditentukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menepati riwayat sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Apa dia? Sebagai contohnya, ketika pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai jubah, baginda melarang daripada meleret-leretkan jubah, memanjang-panjangkan jubah, kata Nabi khulada, kerana nak tunjuk kepada orang, nak tunjuk kepada para khalayak, nak bersombong di hadapan orang. Kerana itu di kalangan orang Arab, orang-orang kaya pada waktu itu, mereka pakai dengan melepaskan mereka panjang sehingga heret tanah dan sebagainya, nak tunjuk kehebatannya. Kata para ulama, kalau kita berpakaian mengikut sunnah, kerana ahabbu as-siyabi, kerana sebaik-baik sesuka-suka pakaian yang paling disukai oleh Nabi adalah al-qamis. Apabila kita memakai al-qamis, maka disebut kepada kita jaga kita lawan daripada riwayat yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pemakaian jubbah tersebut. Dan saat ini kita akan jumpa beberapa jubbah atau memakai jubbah yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu dua nuqah daripada perkataan kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Dan perkataan dan dalam hadis ini kita dah bincang dulu tadi beza di antara al-qamis dan al-jubbah.
Kita pergi kepada hadis yang terakhir. Kita pergi kepada hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir itu Mughirah bin Syu'bah. Para ulama muhaddisin, kita boleh tengok dalam Fathul Bari membicarakan perkara ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dhayiqatan umayn. Perkataan yang paling disebut adalah jubbatan rumiyah. Ini kita bahas tentang jubbatan rumiyah. Jubbah Romawi. Para ulama berbincang tentang menerima hadiah yang dalam bentuk pakaian Muslim, pakaian Islam, tapi diberikan oleh orang yang bukan Islam. Kerana kalau kita baca dalam Muslim, ada hadis riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya jubbatan rumiyatan itu diberikan oleh delegasi daripada Rum. Kan kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca awal dalam hadis Nabi. Dan pun termasuk dalam syarat yang Muhammadiyah. Kita tengok dalam semua kita hadis kita tengok. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan delegasi daripada luar. Sama ada daripada Rum, pernah ada daripada Parsi, pernah ada daripada Ghassan yang 3 kali mari ke Al-Madinah Munawwarah, 2 kali bertemu dengan Nabi, dan 1 kali untuk menarik membeli orang yang bernama Ka'ab bin Malik. Semua kita tahu balik daripada Perang Tabuk. Bila balik daripada Perang Tabuk itu ada beberapa puluhan orang yang tidak menyertai perang. Nabi panggil seorang-seorang mendadak, termasuklah salah seorang yang Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang Murarah bin Hilal dan seorang lagi orang, 3 orang yang akhirnya diakhirkan di pulau mereka itu. Ketika mereka di pulau, tak ada siapa bercakap. Waktu itu Raja Ghassan hantar utusan dia untuk bertemu dengan Ka'ab bin Malik, nak beli Ka'ab bin Malik untuk pergi ke Ghassan, duduk di bawah pemerintahan Ghassan. Dan sebelum itu Raja Ghassan pernah menghantar 2 kali utusan untuk bertemu dengan Nabi. Kalau kita tengok utusan-utusan yang bertemu dengan Nabi dalam masa 8-9 tahun selepas peperangan Badar, maknanya 10 tahun pemerintahan Madinah, tahun yang pertama tu orang tak pedulikan Nabi. Setelah itu ada delegasi-delegasi daripada luar yang bertemu dengan baginda Rasul SAW. Dan ada riwayat hari itu daripada berbagai jenis delegasi, raja yang kecil macam Ghassan, bukan negara besar, pernah mari utusan daripada raja-raja kecil yang berada di sekitar Jaziratul Arab, mari bertemu dengan Nabi, tempat pertemuan dalam Masjidil Nabawi. Dan pertemuan itu berlaku berapa kali yang direkodkan oleh sejarah, tak kurang daripada 17 kali. Sama ada yang besar ataupun yang kecil bertemu dengan Nabi. Sebahagian daripada pertemuan itu ada yang memberikan hadiah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang paling masyhur memberi hadiah adalah Raja Mesir. Yang memberi hadiah iaitu Maryam Al-Qibtiyah, itu sebagai hadiah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi maknanya jubbah rumiyah ni main daripada mana? Jubbah rumiyah ni main daripada pemberian orang yang berada di bawah jajahan Ta'lim, menerima pemberian daripada orang yang bukan Islam di atas nama hadiah. Itu pernah diterima oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi riwayat tentang pakaian ni Nabi pernah terima, iaitulah ketika mana datang utusan daripada Rum, ataupun ada orang Islam ni bukan Rum, Yaman. Mereka pergi ke Yaman dan dihadiahkan kepada baginda Rasul Qibtiyah, sejenis pakaian, sejenis kain yang dibuat daripada oleh orang Yaman. Yang pakaian itu apabila kita memakainya, dia melekat, dia agak melekat ke nama kain apa saya tak ingat, tapi yang pastinya dalam syarah hadis disebut Qibtiyah ni kain yang melekat kepada Nabi SAW. Tak mau pakai, Nabi hadiahkan kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dan Nabi tengok beberapa hari Nabi bagi ke dia tak pakai. Akhirnya Nabi tanya, mana ada kain yang aku bagi ke hang? Mana ada baju kain yang aku bagi ke hang, tak buat baju lagi ke? Dia kata, aku dah buat baju dan aku dah bagi isteri aku pakai. Nabi kata kepada dia, jaga, kerana dia adalah Qibtiyah, dia adalah kain Qibtiyah, kain sejenis kain yang terlalu lembut yang melekat di badan. Lalu Nabi kata, jaga, kerana orang perempuan dia tak boleh menampakkan bentuk tubuhnya. Dan disebut oleh Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid, dia kata, aku telah mendapat sesuatu di atas
pakaian di atas pakaian tersebut yang menyebabkan tidak nampak bentuk tubuhnya. Itu poin saya, syahid saya ialah tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah pemberian, termasuklah yang sumbernya daripada orang yang bukan Islam. Jubah termasuklah dalam riwayat ini adalah jubah Rumiyah, pakaian jubah daripada Rum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa bil-quran. Okey, balik kepada hadis yang pertama, kedua dan ketiga balik. Perkataan yang ketiga ataupun perkara yang ketiga dalam hadis ini, kita perhati perkataan lubsal qamis. Lubsal qamis, lubsal qamis, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai kana ahabbu thiyab, pakaian yang paling disukai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah lubsal qamis, baginda memakai al-qamis. Perkataan baginda memakai al-qamis inilah yang keluar riwayat-riwayat yang lain yang menyebut baginda ada adab dalam memakai pakaian itu. Sebab itulah kalau kita baca dalam kitab libas, dalam bab pakaian, dia dalam bab hadis dia akan pakai pula kitab ada ulum silsilah. Kitab pada menyatakan adab dalam memakai pakaian. Saat ini kita akan jumpa bagaimana Nabi salah satu daripada hadis yang mengajar tentang adab ketika mana kita memakai pakaian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa bil-murad. Hadis yang keempat, Asma' binti Zaid meriwayatkan, kana umma qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusli. Maksudnya panjang lengan baju Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga ke pergelangan tangan. Panjang tangannya hingga ke pergelangan tangan. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, dengan makna jubah Nabi selalunya baginda Rasul memakai jubah yang bertangan panjang. Ada tak riwayat yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai baju yang bertangan pendek? Ada tak? Ada tak? Dalam kitab Fiqh al-Albisah wa Zina disebut ada riwayat tentang pakaian yang dari orang buat pakaian tidur tu, baju jubah yang pendek yang apa nama dia punya ni ada besar, itu adalah pakaian yang menjadi pakaian baginda Rasul di waktu malam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu pakaian boleh tak orang Melayu dia buka, dia beli dia buka, dia main sembahyang Jumaat pakai luar, pakai baju tu. Itu baju tidur orang Arab, dia pakai main sembahyang Jumaat. Kalau okey pakai dia akan ikut anak yang lagi lah. Jadi ini yang saya hormati sekalian. Jadi pakaian baginda Rasul kebanyakannya bila baginda Rasul SAW keluar daripada rumah, baginda SAW pakai pakaian yang bertangan panjang. Boleh tak pakai tangan pendek? Kita sebut tadi syarat pakaian dalam Islam selagi mana dia tidak mendedahkan aurat, lagi bagi surah di antara pusat hingga ke lutut, selagi mana dia tidak mendedahkan aurat dan tidak menghilangkan, tidak mengangkatkan tangan dan sebagainya, maka pada ketika itu pakaian itu dibenarkan oleh syarak Allah Ta'ala a'lam bis-shawab wa bil-murad. Hadis yang kelima, Allah yang kedua dalam hadis ni, catatan dalam hadis ni, siapa Asma' binti Yazid? Siapa Asma' binti Yazid? Apakah dia pemerhati ataupun siapa? Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, contoh tengok dalam Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, kitab biografi para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Tuan-tuan akan jumpa nama Asma' binti Yazid, salah seorang di kalangan dia panggil kibaru as-sahabiyat. Dia tak ada biografi khusus tentang dia, tetapi dia salah seorang daripada kibar as-sahabiyat, antara sahabat-sahabat dan sahabiyat yang penting. Sahabiat yang penting, bila dia sahabiat yang penting, sudah tentu dia pernah memerhati baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya tak lupa buku dia adalah tentang Nabi. Saya tak lupa riwayat yang mengatakan dia adalah tentang Nabi dan sebagainya. Ada orang yang menyebut dalam mensyarahkan ini. Ada orang yang menyebut kata dia ini adalah tukang jahit kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis yang kedua, Qurrah meriwayatkan
Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzaidah linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala ridda qamisihi mutlaqun. Qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi fa masastu al-khatama. Maksudnya, saya pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok orang daripada kabilah Muzaidah untuk berbaiat kepada beliau. Saat itu pakaian beliau terbuka. Sya'rawi barangkali ia mengatakan bahawa kancing baju Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbuka. Sya'rawi. Kemudian saya memasukkan tangan ke dalam satu baginda, maka tangan saya menyentuh sebuah cincin. Betul hadirin mukminin yang saya hormati. Untuk apa dia memasukkan tangan? Wallahu a'lam. Dia tak sebut untuk apa dia memasukkan tangan ke dalam baju baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebut yang pertama tentang bai'ah jamaiyah apabila satu kelompok orang, satu kelompok manusia menyatakan keislaman mereka, maka mereka akan mendatangi Nabi untuk menyatakan ta'asnya untuk berbai'ah kepada baginda Rasul. Sebab itu kita jumpa dalam riwayat ni banyak kali berbai'ah. Bai'ah umum ni, bai'ah untuk mentaati Islam ni banyak kali. Dan banyak kali Nabi buat bai'ah jamaiyah secara umum, Nabi buat banyak kali. Terutama apabila kabilah besar masuk Islam, kabilah besar, maka Nabi panggil untuk berbai'ah. Bai'ah khusus dalam hadis ni kita boleh jumpa. Bai'ah khusus baginda Rasulullah SAW sebut secara khusus tujuan apa kita berbai'ah. Contohnya bai'ah Hudaybiyah itu lebih dikenali dengan bai'ah al-dima ataupun bai'ah al-dima ataupun bai'ah ar-ridwan. Bai'atu al-dima ataupun bai'ah ar-ridwan ataupun dikenali dengan bai'atu syajarah. Itu bai'ah khusus. Pada perjanjian yang khusus dengan Nabi SAW atas satu isu. Macam dalam kes bai'atul Allahumma salli ala Muhammad, bai'atul ridwan ataupun bai'atul al-hudaybiyah ataupun bai'atul syajarah ataupun bai'atul al-dima. Itu khusus. Iaitulah kerana Sayyidina Uthman pergi ke Makkah Mukarramah minta izin untuk masuk ke Makkah bagi menunaikan umrah, lalu mereka tak benarkan. Mereka tak benarkan masuk. Bahkan mereka hantar pula kabar angin kata Uthman telah dibunuh. Maka baginda Rasul panggil semua yang menyertai jamaah umrah itu untuk berbai'ah. Dia panggil bai'ah al-dima, bai'ah untuk mempertahankan darah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Semua pakat juga. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل الله سكينته عليهم وأيدهم بجنود لم تروها إلى آخر الآية. Allah Taala kata, Allah Taala turunkan sakinah kepada mereka ketika mereka berbai'ah dengan kamu, dengan Allah Taala Maha mengetahui apa yang dimaksudkan dalam hati mereka. Maka berlakulah bai'ah, nama dia bai'ah al-dima ataupun bai'atul ridwan, bai'atul syajarah, sesuatu satu nama. Dalam semua yang bagi itu kecuali seorang, dia tak keluar. Seorang dia tak keluar. Di kalangan ulama yang jadi ada berpendapat kata dia tu munafik, tak keluar tu munafik. Ada yang satu pandangan yang lain menyatakan dia adalah nawar. Dia di kaki lena. Dia kira lena kan? Dia orang yang mencari orang lain, dia kira lena kan? Dia ni waktu orang tengah berbai'ah tu, dia duduk lena di bawah perut unta. Kira bawah perut unta habis tu pun dia boleh lena. Kira kaki lena apa benda ni? Mereka kata dia bukan munafik, tapi dia ni memang kaki lena. Itu cerita dalam bai'ah di Hudaybiyah yang nama dia bai'ah al-dima. Nama dia bai'ah untuk khusus. Contoh. Dan ada yang lain pula bila bai'ah secara umum, bila orang masuk Islam satu kabilah tu akan bai'ah secara jama'i dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah meriwayatkan ketika kami keluar daripada Bani Muzaidah untuk berbai'ah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku nampak baju Nabi agak terbuka dan rawi menyatakan mungkin yang dimaksudkan kancing dia agak terbuka dan dia agak lewat ke bawah. Maka pada ketika itu aku terpegang poketnya, masukkan ke dalam sakunya, aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cincin dalam
tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam cincin itu. Poin dia apa? Nak sebut ketika baginda menjalankan tugas rasmi, juga baginda sallallahu alaihi wasallam memakai qamis. Allah Taala a'lam bis-shawab. Okey. Anas bin Malik pula meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun fitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dengan bertelakan kepada Usamah bin Zaid. Tawakka'a yattaki'u dengan makna dia menumpang. Dia menumpang di atas belakang Zaid, di atas belakang Usamah bin Zaid kerana sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan yattaki'u juga digunakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang duduk. Yattaki'u bagi orang yang duduk, duduk dalam keadaan yang macam ni. Saya tak boleh buat. Dia tak mau dan dia pegang dulu. Itu dilarang oleh Nabi dalam sepotong hadis. Nabi kata jangan yattaki'u, jangan kamu duduk yang seumpama itu ketika mana khatib sedang berkhutbah. Duduk macam tu kan. Angkat dua ni. Kemudian apa cuba duduk kan? Saya kata pasal dia besar. No. Bisa duduk lebih kurang dulu. Duduk lebih kurang dulu ketika sedang berkhutbah itu dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkataan yattaki'u di sini ini adalah dia jalan di belakang, dengan makna dia menumpang di atas belakang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang kita sebut tadi. Usamah bin Zaid siapa? Anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi thawbun qitriyyun qad tawashshaha. Dia memakai pakaian daripada daerah Qitr. Di mana daerah Qitr? Daerah Qitr tertengok dalam Atlas Sirah An-Nabawiyah. Daerah Qitr ni duduk di mana? Dia sebut duduk lebih kurang ada bu'di 200 km. Lebih kurang 200 km daripada negara Al-Madinah Munawwarah. Allah Taala a'lam. Saya cari hak nama Allah ni di mana? Nama Allah ni dalam Atlas Sirah An-Nabawiyah tu juga sebut di mana hak nama Allah ni. Daerahnya daerah kita yang melekat di kedua pundak, di kedua belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melaksanakan salat berjamaah bersama dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Perkataan qad tawashshaha diterjemah di sini melekat, itu disebut oleh para ulama. Tawashshaha dia ada kesan sesuatu yang melekat di jubah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kata dekat sesuatu yang nampak macam dekat. Itu pun digunakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyembahyang atau untuk menjadi imam dalam sembahyang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismi, imamatan aw qamisan aw ridaan. Thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasawtani, as'aluka khayrahu wa khayra ma suni'a lahu, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Maksudnya, apabila Rasulullah SAW mengenakan pakaian baru, baginda menamakan pakaian itu dengan namanya. Namanya dia waktu bukan rujuk kepada Nabi dengan nama pakaian. Sebab itu pakaian Nabi, jubah Nabi, ridah Nabi, sampan Nabi itu ada nama-nama yang tertentu. Pedang Nabi itu ada nama-nama yang tertentu yang dinamakan oleh baginda Rasul kepada pakaian-pakaiannya. Seperti sampannya, bajunya ataupun selendang. Itu yang kita namanya itu, hi itu adalah merujuk kepada pakaian. Setelah itu baginda akan berdoa. Doa yang berbunyi Allahumma lakal hamdu kama kasawtani. Ya Allah, segala puji bagimu sebagaimana engkau telah memberi kepada aku pakaian ini. Aku bermohon kepadamu kebaikan pakaian ini serta kebaikan sesuatu yang diciptakan untuknya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini
serta keburukan sesuatu yang diciptakan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Hibban dan Ahmad. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Pakaian luar Nabi, hadis ini menunjukkan kepada kita tiga benda. Yang pertama, Nabi menamakan pakaian. Nama pakaian. Kalau kita buka dalam hadis Nabi SAW, kita akan jumpa. Dia akan sebut apa nama Humamatul Hadra, Hindatul Hadra, Hailah dan sebagainya. Itu adalah di antara nama-nama yang diberikan kepada pakaian-pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nama satu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita pakaian luar Nabi. Sering-sering pakaian luar Nabi itu apa? Imamatan, sobat. Yang kedua, qamisan, jubah. Kita sebut dekat dari beza qamis dengan jubah itu ada sikit. Dan yang kedua, ridaan. Ridaan tu dipanggil rida, kira selendang. Dan rida ini juga kadang-kadang dipanggil dengan burdah. Itu adalah pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pakaian luar tadi. Dalam banyak riwayat lain dia sebut itulah pakaian luar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jubah, kemudian wa alaihi imamatun, dia pakai serban, kemudian dia akan letakkan selendang. Dia letakkan selendang yang itu adalah pakaian luar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warna apa? Sekian dari riwayat. Warna apa yang dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa pakai pakaian. Kan pakai pakaian yang baru itu doa lain, pakai pakaian yang lama itu doa lain. Malam yang diriwayatkan kepada kita adalah setiap kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian yang baru, dan pakaian yang baru itu nikmat, baginda akan berinteraksi dengan pemberi nikmat dengan menyebut Alhamdulillahilladzi kasawtani. Segala puji bagi Allah yang kerana engkau berikan pakaian ini kepadaku. As'aluka khairahu, aku minta kebaikannya. Wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan daripada apa yang kamu jadikan untuknya. Wa a'udzu bika min syarrihi, aku minta berlindung daripada kejahatannya. Wa syarri ma suni'a lahu, dan kejahatan yang kamu ciptakan untuknya. Betul? Pakaian dan sebagainya ini adalah baginda Rasul. Bila baginda Rasul SAW dapat yang baru, termasuklah riwayat yang lain, baginda dapat kereta baru, kenderaan baru yang sudah tentu zaman itu tidak ada Toyota Camry, yang ada adalah Toyota, lama-lama mungkin ada Toyota Camry dan sebagainya. Bila dapat kenderaan baru, baginda akan minta kebaikannya dan kebaikan apa yang akan berlaku setelahnya. Dan Nabi SAW baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Doa yang sama, tapi bukan bentuk yang sama. Nabi semua baca, pengantin lelaki baca kepada pengantin perempuan. Apa yang membuat Allah Ta'ala ma'ana. Sunnah Nabi kan, dan diriwayatkan Nabi ajak kat para sahabat bila kahwin, lepas akad nikah, Nabi suruh bagi minum susu. Satu gelas ni, setengah diminum oleh pengantin lelaki, setengah lagi diminum oleh pengantin perempuan. Membatalkan ayat sembahyang tak tahu kan mana. Hadis Nabi. Hadis riwayat Nabi SAW suami minum setengah lagi diminum oleh isteri. Kemudian Nabi kata masuk tempat yang agak tertutup sikit, tolak ke belakang rambut isteri di atas kuku isteri dengan tangan kanan kata Nabi, bacalah doa. Yang doa lebih kurang macam doa dapat terjemahan baru. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah aku minta kebaikan isteriku ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan lagi yang ada dalam isteriku ini, wa a'udzu bika min syarriha, aku minta berlindung daripada kejahatan isteriku ini, wa syarri ma jabaltaha, dan kejahatan yang kamu sembunyikan dalam diri. Betul buat tak dulu? Tak buat, cuba balik buat malam ni. Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, aku ni begini, ada orang lupa buat banyak orang. Nah, kau itu orang dulu, orang lain kita buat. Itu dua sunnah Nabi. Di antara sunnah yang dilupakan. Satu, minum. Dan yang keduanya, doa. Nabi suruh kita berdoa. Nabi suruh suami berdoa untuk mengumpul
pakaian baru, kenderaan baru, dan ketika mana mendapat Islam untuk meneruskan barakah dalam hidup, kita disuruh untuk memohon kepada Allah akan kebaikan yang diberikan kepada kita dan kebaikan yang bakal dilontar setelah itu, diberikan berlindung daripada keburukan dan keburukan yang akan datang setelah itu. Okey. Hadis seterusnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hibarah. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hibarah. Kita tengok dalam syarah hadis, hibarah ni macam mana? Disebut dia adalah jubah Yamani. Hibarah adalah jubah Yamani. Dia tetap jubah, tapi dia adalah jubah Yamani yang agak terbuka luas di sebelah bawah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Seterusnya, Abu Juhaifah meriwayatkan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqa saqayhi qala Sufyan araha hibaratan. Maksudnya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian berwarna merah. Seakan-akan saya boleh melihat kilauan daripada betis beliau. Sufyan berkata, pada hemat saya, yang dimaksudkan dengan pakaian berwarna merah itu adalah hibarah. Adalah hibarah, pakaian yang datang daripada Yaman. Betul? Kita jumpa dua perkataan hibarah yang kedua-duanya disebut kata dia adalah jubah. Apabila antara hibarah dengan jubah-jubah yang lain yang disebut dalam di kalangan para masyhur, dia kata yang pertama dia agak terbuka luas di sini, pakaian Yaman, dan yang kedua dia agak jarang. Dia agak jarang pakaian hadirah, dan ada yang menyebut itu dia adalah pakaian di bahagian luar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey. Barra bin Azib pula meriwayatkan, ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an kanat jummatuhu la tadribu qariban min mawkibai. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik ketika mengenakan pakaian warna merah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung rambut baginda mengurai menyentuh bahagian belakang baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Ketiga-tiga hadis ni tunjuk kata antara warna yang pernah dipakai oleh baginda Nabi adalah warna merah. Antara warna yang pernah dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah warna merah. Okey. Ra'aitu Nabi sallallahu Abu Ramsah meriwayatkan katanya, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi urdani akhdar. Maksudnya, saya pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua helai pakaian yang berwarna hijau. Perkataan burdan ini adalah pakaian pada musim sejuk. Syahid hadis ini adalah warna. Sebahagian daripada para ulama menyebut burdan itu bukan dalam bentuk pakaian, tetapi dalam bentuk selimut. Burdan untuk menahan kesejukan. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai yang berwarna hijau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pakai pakaian yang berwarna hijau, dan itu adalah burda yang macam pakai selimut yang dipakai di kalangan orang Arab pada waktu itu. Sudah tentu tidak ada selimut dan sebagainya, mereka menggunakan selimut di lapisan luar ketika mana musim sejuk. Dan kita tahu sejuk baginda lebih daripada sejuk Makkah al-Mukarramah kalau dalam musim sejuknya. Jadi baginda Rasul dalam banyak riwayat, baginda banyak meletakkan lihat penggunaan pakaian sejuk itu, dan ada banyak riwayat dia letak dalam keadaan menutup di seluruh tubuh badan dan di bahagian atas. Makna pakaian ini adalah pakaian muda, pakaian musim sejuk. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey. Hadis yang seterusnya, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asman mullataini kanata bi za'faran wa qad naqadathu. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua helai pakaian besar yang diwarnai dengan za'faran. Za'faran itu ada orang tu buat julik dengan putih tu. Za'faran itu digunakan sebagai pewarna untuk mewarnakan baju Nabi SAW yang telah ada. Warna kedua pakaian itu pun mulai luntur. Okey.
Kerana dia menggunakan za'faran itu untuk mewarnakan bajunya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadis yang seterusnya Ibnu Abbas meriwayatkan. Ini kita baca sekali dengan hadis Samurah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil bayadi min ath-thiyabi liyalbisuha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari thiyabikum." Hadis yang Samurah berkata, "Ilbisu al-biyad fa innaha athharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum." Kedua-dua hadis ini membawa maksud hendaklah kalian menggunakan pakaian yang berwarna putih. Hadis tadi alaikum, hadis yang Ibnu Abbas. Hadis yang Samurah, ilbisu, pakailah. Lebih kurang makna sama. Hendaklah dipakai oleh orang-orang yang masih hidup di kalangan kalian. Wa tafidu fiha mautakum. Hendaklah dikafankan orang-orang yang mati di dalam kamu dengan warna putih. Fa innaha min khiyari thiyabikum, kerana pakaian berwarna putih itu merupakan bahagian pakaian yang paling baik bagi kalian. Dan hadis yang saya nampak disebut athhar wa atyab, kerana dia adalah yang paling suci dan paling baik, dan gunakanlah dia untuk mengkafankan mayat. Para ulama menyebut dalam banyak-banyak pakaian warna banyak-banyak ni kita pernah dengar tadi kita baca nanti pernah pakai warna za'faran. Za'faran itu sebagai pewarna. Kita pernah baca hadis kata Nabi pakai akhdaran, warna hijau. Baginda Rasul pernah pakai merah yang dihadiahkan daripada Yaman. Nabi SAW pakai berwarna merah. Dalam riwayat pernah menyebut kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai warna hitam. Ada riwayat. Dan ada riwayat yang menyebut kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai putih ke kuning-kuningnya, tidak kuning. Yang dilarang oleh Nabi seluruhnya berwarna kuning. Warna lain silakan. Selagi mana pada adatnya itu boleh diterima, silakan. Itu dibenarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi dalam semua warna itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih warna yang terbaik adalah warna putih. Kalau kita baca surah dan lupa dalam kitab Fadail Jumat dalam banyak riwayat, Nabi hari Jumat selalu dia pakai warna putih. Hari Jumat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu dia pakai warna putih. Kalau tuan-tuan baca dalam riwayat dihimpun di antara riwayat-riwayat kita akan jumpa ada sekali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah memakai pakaian warna hitam. Sekali. Sebahagian daripada para ulama hadis itu menyebut itu pun dipakai oleh Nabi ketika mana baginda berkhutbah, kalau mana sallallahu dan kalau mana baginda sallallahu mengucapkan satu perkara, wallahu ta'ala a'lam. Satu. Ini sebenar yang Nabi sallallahu pakai warna putih. Dan yang kedua, tuan-tuan baca dalam riwayat kecuali sekali hari raya, riwayat pakaian Nabi pada hari raya. Ada diriwayatkan Nabi pernah pakai pakaian yang dihadiahkan kepada baginda yang berwarna merah pada hari raya. Kebanyakan hari raya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai warna putih. Nabi suka untuk pakai warna putih. Yang ketiganya sudah tentulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam takziah. Tak ada banyak riwayat. Ada 2 atau 3 riwayat saja yang Nabi dibagi takziah. Nabi menziarahi mayat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian warna putih. Sebahagian menyebut kata bukan kerana menziarahi mayat, tapi kerana memang Nabi sentiasa berpakaian warna putih. Maksudnya pakaian yang sering dipakai oleh Nabi adalah berwarna putih. Ambil atas sunnah Nabi ketika ini hari Jumaat, hari raya dan sebagainya, seeloknya ikut sunnah Nabi kita berpakaian dengan warna putih. Baju raya buat dah kan? Allah dah. Buat sekali lagi. Biar. Tak ada salah. Buat sekali. Raya sunnah dia apa dah? Betul tak? Sunnah buat baju raya apa dah? Allah Ta'ala. Kita tak pernah dapat daripada sunnah Nabi Nabi SAW pakai. Nabi SAW hanya sebut pakai hari raya adalah pakai paling baik jika ada pakaian itu adalah riwayat daripada Nabi. Kemudian daripada kedua-dua hadis ini menunjukkan apa lagi tak?
menunjukkan tentang sunnah apabila kita mengkafankan banyak kafan dengan warna putih, dengan kain warna putih. Kecuali yang pertama, kecuali untuk baca dalam hadis ini sudah dapat pengecualian. Kecuali ketika mana syahid Arafah. Syahid Arafah, kita baca hadis Mus'ab bin Umair yang dia dikafankan dengan pakaiannya. Kenapa dengan pakaiannya? Kerana memang orang yang syahid Arafah dikafankan dengan pakaiannya, kerana pakaian dan darah itu akan bangkit menjadi saksi syahid bagi pihak dia. Okay. Syahid kecuali syahid Arafah. Dan yang kedua yang disebut dalam ni illa bil darurah, kecuali dalam keadaan negara tak aman, tak boleh dapat kain putih dan sebagainya, maka pada ketika itu boleh kita memilih kain yang bukan kain warna putih. Maknanya kita tidaklah khilaf dengan sunnah kalau kita tidak mengkafankan jenazah dengan kain putih. Adapun dalam keadaan negara kita dan sebagainya, umpamanya dunia hari ini, maka yang terbaiknya adalah mengkafankan dengan kain putih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis yang terakhir untuk malam ini, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirqun min sya'rin aswad. Pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan menggunakan pakaian yang dibuat dari bulu-bulu berwarna hitam. Mirqun aswad, bulu-bulu yang berwarna hitam. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kita tengok dalam syarah Tirmizi, dalam syarah Imam Muslim, kita akan dapati disebut kata bulu itu daripada binatang yang diharamkan dan diproses dengan cara yang halal dan sebagainya. Itu yang dibenarkan untuk kita pakai. Sekadar tak menyebut bahawa ketika Rasul pernah memakai pakaian dalam musim sejuk untuk menahan dirinya daripada kesejukan itu dengan pakaian yang dibuat daripada bulu yang berwarna hitam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa bil-murad. Demikianlah tuan-tuan hadis-hadis dalam syama'il yang ke-8 berkaitan dengan pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cerita tentang pakaian-pakaian yang dipakai yang kita boleh simpulkan secara umumnya pakaian Islam, zainul Islami yang berpakaian dengan mendekati sunnah, tidak syurah, tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka itu adalah zainul Islami. Warna yang paling disukai oleh Nabi adalah warna putih. Nabi pernah pakai hijau, Nabi pernah pakai merah, Nabi pernah pakai hitam, dan Nabi SAW larang daripada pakai seluruhnya berwarna kuning. Itu dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai ini disebutkan kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika membaca ayat khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hendaklah kamu ambil perhiasan pakaian yang paling cantik 'inda kulli masjid ketika mana kamu nak menunaikan sembahyang di masjid. Pakaian yang paling cantik. Orang tanya kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, apakah makna dia kena pakai jubah? Kan orang besar tidak secara umum dia pakai jubah. Ada hak pakai jubah di bawah, hak pakai jubah di bawah ni, dengan hak pakai jubah ni kadang para masyayikh Al-Azhar atau Syekh dan sebagainya. Kebanyakan dia tidak pakai. Orang tanya kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, apakah yang dimaksudkan zinatakum? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyatakan, pada aku yang dimaksudkan zinatakum itu adalah pakaian yang bersih menutup aurat dan ia berwarna putih. Itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika nak memberi masalah. Yang paling afdal dalam banyak-banyak pakaian itu adalah pakaian yang berwarna putih. Malam ini juga kita tadi tentang hadis berkaitan dengan beberapa hadiah yang diberikan kepada baginda Rasul yang daripada negeri Yaman dan juga yang daripada Rum yang diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita sambung pula lepas ni syama'il yang ke-9 tentang cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemiskinan. Dan kenapa apa hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam miskin dan sebagainya. Syama'il yang ke-10 tentang kasut Nabi, kemudian tentang bentuk kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua adalah ketikit.
Bila lepas Ramadan, kita tengok pula bila lepas Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merasukkan kita di kalangan orang-orang yang mendengar kata terutama tentang syara'il Nabi ini, dan kita mengikut yang terbaik daripada perkataannya, insyaAllah. Tutup risalah ini Syama'il Muhammadiyah 5 minit yang terakhir. Saya ada tuan-tuan. Kemudian insyaAllah kita nak masuk Ramadan dah. Tak orang ni 30 hari lagi, 12 hari, 31 hari ataupun 30 hari lagi kita akan masuk Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan mari sama-sama kita buat sesuatu dalam Ramadan. Maksudnya kita dapat sesuatu dalam Ramadan. Tuan-tuan nak buat apa dalam Ramadan tadi? Salah satu daripada hak kita nak kena kejar dalam Ramadan, tuan-tuan. Kita nak kena makin hampir dengan Al-Quran tadi. Dan selalu nanti benda yang macam dipandang enteng oleh ramai orang adalah tentang Asmaul Husna. Mari kita perhatikan hadis Nabi cukup besar makna dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Allah Taala itu mempunyai 99 nama. Okey. Man ahsaha dakhala al-jannah. Nabi sebut cukup besar makna dia kata. Man ahsaha, siapa yang mengikutinya, ahsaha dakhala al-jannah, orang itu masuk syurga. Apa makna ahsaha? Apa makna ahsaha? Nampak macam itu cukup mudah. Apa makna ahsaha? Para ulama menyebut juga ada 3. Yang pertama dia kata makna ahsaha itu hafizah. Siapa yang menghafaz Asmaul Husna. Apa yang Asmaul Husna? Kerja kita bulan Ramadan tahun ini, paling tidak yang kita boleh tengok daripada Ramadan dalam keadaan menghafal Asmaul Husna. Apa dah Asmaul Husna? Okey, tak baik. Itu satu makna ahsaha. Apa Asmaul Husna? Orang sebut, ramai orang sebut. Sama ada kita hafal yang awal ini pun tak apa, yang kemudian pun tak apa. Kita hafal dengan Al-Malikul Qudus As-Salamul Mu'minur Rahmanur Rahim bi Al-Malik. Kok benar tak? Sebab secara sesunatnya malaikat yang disusun dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Malikul Qudus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallah amma yasifun. Al-Lail disusun, makna diambil oleh generasi setelah itu, dihimpunkan nama-nama itu. Kemudian ada dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Allah Taala itu mempunyai nama 99. Kemudian dia kata, "Huwar Rahman." Itulah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus As-Salamul Mu'min. Kata para ulama, nak hafal kok benar dulu pun tak apa, tapi yang afdalnya ialah menghafal bermula daripada awal, kerana itu disebut oleh Nabi Al-Rasul dengan Ar-Rahim sampai ke akhir sekali. Dua dua ikram. Satu, hafizah, dakhala jannah. Yang kedua, apa makna apa nama ahsaha? Kata para ulama, fahimaha, memahaminya. Kita kata at-tawwa, makna apa? Boleh jawab. Apa makna satta? Aziz saja. Dia tak apa nak tahu dengan aziz satta. Dia tak apa nak tahu apa makna satta. Kita kata al-muhsi, makna apa? Ghafir, makna apa? Hafahimah, memahaminya. Itu makna ahsaha. Dan yang ketiga, amila biha, beramal dengannya. Macam mana nak beramal dengan Asmaul Husna? Kata para ulama, kita yakin dengan setiap nama Allah. Allah Ta'ala dikatakan Tawwab, Tuhan yang maha memberi taubat. Kita yakin. Balas kalau kita pernah buat dosa, kita pernah buat dosa, tak susah bagi Allah untuk mengampunkan dosa kita. Semua nama-nama Allah kita yakin dia, kita iman dia. Amin amin. Beramal dengan dia. Dan yang keduanya kata para ulama, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, macam mana kita nak beramal? Kata Nabi SAW. Nabi kata, "Allazi idza du'ita bihi ujibta wa idza su'ilta bihi a'taita." Yang Asmaul Husna, apabila kamu menggunakannya untuk berdoa dengannya, Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Dan segalanya, Nabi kata, apabila kamu berdoa dengannya, ujibta, doa itu mustajab. Dalam banyak-banyak doa mustajab antara Nabi sebut kita guna kalimah Asmaul Husna. Ya Ghafur, Ya Sattar, Ya Muntaqim, Ya Jabbar, Ya Rahim, Ya Rahim bil ibad, Ya Wadud.
dan menggunakan nama-nama Allah. Dan yang keduanya, Nabi kata, wa iza su'ilta, bila kamu minta sesuatu dengan menggunakan nama Allah, maka kamu akan diberi apa yang kamu minta. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, Ramadan tahun ini, mari sama-sama kita hafal. Dah hafal tak? Berusaha untuk faham satu-satu nama Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, kita beramal dengannya dari segi akidah. Kita yakin semua apa yang disebut dalam Asma'ullah Husna ni memang dia boleh, Allah Ta'ala itulah sifatnya. Dan yang ketiga, dari segi beramal menggunakan keberkatan dan fadilah Asma'ul Husna, kita berdoa dengan nama-nama Allah yang mulia. Dalam doa antara yang disebut dalam doa kita sebelum menerima buka puasa, ya azim, ya azim, anta ilahi, ya azim, itu nama Allah. Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairu, la yaghfiru dzambi illa al-azim. La yaghfiru dzambi al-azim illa al-azim. Tadi dulu kan, sampai atau kita tahu. Sampai dia apa? Tengah dia apa kata? Kena mas pantai timur. Dia maksud satu doa. Jelas dia apa? Dia sebut doa ni. Ya azim, ya azim. Antara doa yang dia ada oleh para ulama sebelum puasa menyebut meminta dengan menggunakan nama Allah Al-Azim, salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara langsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita memahami Asma'ullah Husna dalam Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon kemaafan banyak seandainya terdapat kekasar bahasa dan kesalahan fakta, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dari kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an taj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka bi sifatikal uzma wa bi asma'ikal husna an taj'alana min at-tawwabin wa taj'alana min al-mutatahhirin wa taj'alana min عبادك الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.